Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Warhamna untuk 15 minit bicara keuangan. Jadi, selamat pagi dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua masih mengamalkan norma baharu. Macam kita ketahui, penyakit COVID-19 ni masih virus COVID-19 ni masih berleluasa dan banyak pula lagi kluster-kluster baharu. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Dan jangan lupa untuk memakai pelitup muka di tempat-tempat awam. Lepas tu kita juga mengamalkan mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer dan juga menjaga jaraklah social distancing. Jadi saya nak ingatkan juga tuan-tuan dan puan-puan mengenai apa yang saya kongsikan minggu lepas, di mana sekiranya ada persyarikatan yang belum menghantar untuk e-filing. Jadi tarikh untuk menghantar e-filing adalah sebelum 31 Ogos. Dan macam yang saya kongsikan 2 minggu lepas, di mana moratorium akan berakhir pada 30 September 2020. Jadi ini adalah masa yang terbaik untuk berbincang dengan pihak bank macam mana cara yang terbaik untuk pembayaran loan-loan kita yang selama 6 bulan kita tidak membuat pembayaran tersebut. Okey, jadi hari ini untuk 15 minit bicara keuangan ni saya terpanggil untuk berkongsi semula ataupun bercerita semula sebab ada yang masih tak faham ataupun tak pernah dengar mengenai Akta Probate 1959. Jadi Akta Probate 1959 ni ialah satu akta pengurusan harta pusaka di mana sekiranya kita meninggal, ia akan tertakluk kepada Akta Probate 1959. Jadi izinkan saya untuk membuat perkongsian. Jadi okey, Akta Probate 1959 ini sekiranya kita meninggal, semua sebenarnya harta-harta semua dibekukan. Dan apakah jenis-jenis harta yang dibekukan ni ialah akaun bank seperti akaun simpanan, FD dan unit amanah saham, saham-saham syarikat, tabung haji, urusan hartanah terkendala dan tidak boleh dibuat penjualan kereta dan juga KWSP. Kecuali yang ada penama. So yang mana di antara senarai harta kita mempunyai penama. Jadi penama boleh mengambil pergi dan menuntut harta-harta tersebut, tetapi ia adalah pemegang amanah yang mesti dibahagikan secara faraid. Jadi perlu berhati-hati di mana penama ni bukan penerima harta tersebut, di mana penama ni hanya pemegang amanah yang mesti dibahagikan secara faraid. Dan saya juga nak mengambil maklum kalau boleh penamaan untuk macam KWSP ataupun tabung haji, kalau boleh jangan letak penamaan tu untuk anak-anak yang bawah 18 tahun. Kerana sekiranya kita meletakkan nama anak bawah 18 tahun, mereka terpaksa tunggu sehingga dah sampai umur 18 tahun baru boleh dapat mengambil duit tersebut. Contoh di EPF, kita namakan anak kita sebagai penama EPF. Jadi belum 18 tahun. Jadi EPF akan menunggu, pihak KWSP akan menunggu sehingga anak tu 18 tahun barulah dia boleh mengambil duit tersebut. Jadi saya nak mengambil maklum di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh untuk penamaan sila letak untuk lebih 18 tahun dan penama ini hanyalah pemegang amanah yang mesti dibahagikan secara faraid. Dan selepas harta dibekukan tu, kita perlu mendapatkan surat kuasa ataupun LA. So ada 3 tempat di mana kita boleh mendapat LA ni, iaitu di Amanah Raya Berhad bagi harta yang kurang 600,000 dan tiada tanah. Di pejabat tanah di mana harta kita kurang daripada 2 juta dan ada tanah ataupun rumah, ataupun di mahkamah tinggi sekiranya harta kita lebih daripada 2 juta. Dan proses untuk mendapatkan LA ni mengambil masa 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi prosesnya sangat lama. Sebab tu ini menyebabkan banyak harta-harta sekarang ni terbeku sehingga 70 bilion lah, dan prosesnya panjang dan rumit. Jadi selepas mendapat LA ni barulah boleh dibahagikan ataupun pembahagian ni pembahagian harta pusaka setelah ditolak-tolak dengan hutang. Dan sekiranya ada wasiat
ada sekiranya meninggalkan wasiat, so wasiat tersebut boleh dibacakan dan sekiranya semua waris-waris faraid bersetuju, so wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Tapi sekiranya ada salah seorang waris faraid yang tak bersetuju, jadi wasiat tersebut mudah dibatalkan dan kemudian dia akan bahagikan kepada faraid lah. Dan mahkamah syariah ni hanya untuk keluarkan sijil faraid sahaja dan tidak untuk mengeluarkan LA. Jadi saya nak mengambil maklum dekat sini ataupun ingin berkongsi di mana seeloknya kita kalau boleh membuat perancangan sebelum kita berlaku kematian lah, maknanya sebelum kita meninggal kita buat perancangan, kita membuat apa perancangan yang terbaik, contohnya macam cakap tadi hibah ataupun wasiat 1/3 ke, kerana proses akta probit ni sangat lama dan harta-harta kita akan dibekukan dan prosesnya mengambil masa yang lama lah. Dan kenapa harta dibekukan sehingga 70 bilion tu, kerana ada 3 sebab. Yang pertama ialah ramai yang tidak mengetahui mengenai akta probit 1959 yang saya kongsikan tadi, dan yang kedua proses tersebut sangat panjang dan rumit. Ialah sebab terpaksa dalam macam waris tu berada dalam kesedihan. Contohnya jika suami meninggal, isteri yang ditinggalkan tu terpaksa pula menguruskan dalam kesedihan dan terpaksa pergi macam contohnya 3 tempat tersebut, iaitu yang saya sebutkan tadi, iaitu di Amanah Raya Berhad ataupun di Pejabat Tanah ataupun Mahkamah Tinggi. Dan yang ketiga, ramai yang tak perasan ialah ada kos yang terlibat, ada kos sebenarnya, dan benda yang untuk uruskan harta pusaka ni bukannya secara percuma, so perlu sediakan dana. Jadi itu yang menyebabkan ramai waris lambat untuk uruskan dan harta banyak yang terbeku. Dan bila terbeku ni sayanglah, sebab di mana sekiranya kalau ada tanah tersebut tak boleh diusahakan, kalau macam rumah tu tak boleh dijual kerana belum ada pertukaran nama lagi semua. Jadi saya ingin mengambil maklum di sini sebab tu kami sangat terpanggil. Kami di Warhamna ni adalah sebuah syarikat perunding kewangan di mana kami membuat pengurusan risiko untuk lepas tu simpanan dan perlindungan dan juga untuk pengurusan harta pusaka. Dan kami juga membantu untuk buat perancangan macam mana untuk buat perancangan untuk mempercepatkan proses tadi, dan sekiranya kami akan bantu juga untuk mendapatkan LA, dan juga kami sangat-sangat menggalakkan hibah lah, sama ada dana hibah tunai ataupun hibah aset. Jadi ramai juga yang tak faham apa beza wasiat dan hibah. Jadi wasiat yang dibolehkan hanyalah 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta kita. Okey, jadi tapi saya akan kongsikan perbezaan wasiat dan hibah ni dalam bicara keuangan yang seterusnya, dalam 15 minit bicara keuangan yang seterusnya. Jadi saya nak berkongsi dekat sini, ambil maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh baca akta probit 1959 ni, ambil tahu kerana sekarang ni kita tak tahu di mana banyak kadar sakit yang tinggi, lepas tu kemalangan dan kematian yang berlaku. Jadi kita perlu membuat persediaan, supaya waris-waris kita yang kita tinggalkan, yang tersayang ni lebih terjagalah, dan kita boleh juga membuat hibah, contohnya dana hibah tunai ataupun hibah aset. Okey, so jadi saya terangkan tadi di mana akta probit 1959, sekiranya berlaku apa-apa pada kita, harta kita akan terbeku, dan penama boleh pergi mengambil harta tersebut, tetapi penama hanyalah pemegang amanah yang mesti dibahagikan secara faraid. Kami di Warhamna juga boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan macam mana pembahagian faraid yang sebenar, di mana bila kami keluar dan jumpa dengan para pelanggan, ramai yang tidak tahu macam mana pembahagian faraid yang sebenar. Jadi boleh drop by dekat kami punya Facebook atau berjumpa dengan perunding-perunding Warhamna untuk mengetahui macam mana cara pembahagian faraid lah yang lebih jelas. Dan kemudian juga
ada 3 tempat tadi untuk kita uruskan LA, iaitu di Amanah Raya Berhad, di Pejabat Tanah ataupun di Mahkamah Tinggi. Dan kesemua tempat-tempat ni semua sebenarnya memerlukan kos. Jadi boleh berbincang dengan perundi-perundi Warhamna kami macam mana untuk kita membuat perancangan harta pusaka untuk dapatkan LA, macam mana untuk membuat hibah. Okay, so macam mana cara untuk berhubung dengan kami ialah okey, boleh hubungi sebentar ya. Okay, untuk berjumpa dengan perunding-perunding Warhamna, so boleh follow kami punya Facebook page di Warhamna, di Instagram di Warhamna by Azna, ataupun boleh download kami punya video-video dan boleh ketahui apa lagi plan-plan yang kami ada, iaitu seperti macam plan medical card, lepas tu hibah, kemudian boleh hibah aset. Jadi boleh download di video-video Warhamna Consulting Group di YouTube channel, dan juga boleh ketahui dengan lebih lanjut lagi di website kami di www.warhamna.com. Dan kami beroperasi di 2 branch, iaitu di Jalan Kuching dan juga di branch di Subang Bistari Shah Alam. Dan kami juga menyediakan peluang pendapatan di mana sekarang ni adalah tempoh yang paling sesuai untuk tuan-tuan dan perempuan upgrade diri, membuat pendapatan kedua dan menambah pendapatan dalam kita punya dual income program. So dual income program ni kami sangat menggalakkan untuk menambah pendapatan dalam bidang keuangan, dan ketahui apa perkhidmatan yang kami sediakan seperti macam saya kongsikan tadi, pelindungan risiko, simpanan dan perlindungan, pelaburan dan juga pengurusan harta pusaka, dan kami juga menyediakan nasihat untuk cukai dan juga zakat. Dan boleh hantarkan resume ke warhamnaconsulting@gmail.com. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Untuk 15 minit bicara kewangan ni saya nak kongsikan mengenai Akta Probate 1959 dan kenapa tadi banyak harta-harta yang terbeku. Jadi kalau boleh kita nak elakkan, kalau boleh saya nak menyeru semua rakan-rakan untuk membuat perancangan daripada sekarang supaya untuk mengelakkan harta beku tadi, dan supaya kita dapat tinggalkan kepada waris-waris kita yang tersayang. Dan minggu depan temui kami, kita akan berkongsi pula apakah perbezaan antara wasiat dengan hibah. So temui kami minggu depan untuk 15 minit bicara kewangan, dan terima kasih kerana menonton FB Live kami pada pagi ini. Terima kasih. Bye.